Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ini. Untuk video kali ini, kita akan membincangkan berkenaan kata nama, iaitu noun. Kefahaman terhadap kata nama ataupun noun ini adalah penting kerana noun adalah jenis kata yang paling kerap menjadi subjek di dalam ayat-ayat bahasa Inggeris. Seperti yang kita tahu, subjek adalah salah satu daripada 4 faktor yang mempengaruhi bentuk akhir perkataan kata kerja yang perlu digunakan mengikut konteks ayat, bergantung sama ada subjek tersebut adalah berbentuk tunggal ataupun majmuk. 3 faktor lain adalah faktor keberlakuan, iaitu tense, faktor ayat aktif atau ayat pasif, dan yang terakhir faktor gabungan kata kerja dengan perkataan tertentu di dalam ayat tersebut. Topik-topik untuk video kali ini adalah, yang pertama kita akan membincangkan mengenai definisi kata nama, yang kedua kita akan membincangkan kategori-kategori kata nama, yang ketiga kita akan melihat beberapa contoh kata nama berdasarkan definisi yang digunakan, yang keempat kita akan membincangkan beberapa panduan ringkas berkenaan kata nama, yang kelima kita akan melakukan ulang kaji berkenaan gandengan subjek dan kata kerja di dalam ayat. Dan seterusnya yang keenam, kita akan melihat soalan-soalan latihan. Definisi kata nama. Secara umumnya, terdapat sedikit perbezaan terhadap definisi nouns antara pakar-pakar bahasa Inggeris. Untuk definisi pertama, nouns adalah merujuk kepada orang, haiwan, tumbuhan, tempat, kualiti, idea dan benda. Untuk definisi kedua, nouns adalah merujuk kepada orang, haiwan, tumbuhan, tempat, kualiti, idea, benda dan kata nama perbuatan ataupun verbal noun ataupun jiran. Definisi kedua adalah hampir sama dengan definisi pertama kecuali ada tambahan kata nama perbuatan. Manakala untuk definisi ketiga, nouns adalah merujuk kepada semua perkara selain dari kata sifat, kata perbuatan, kata penghubung, kata sendi, kata seru atau lain-lain jenis kata yang sudah ada definisi jelas. Ini bermakna definisi ketiga adalah seperti definisi kedua tetapi merangkumi juga ungkapan, cogan kata dan frasa. Di dalam video lepas, iaitu video nombor 7, kita telah lihat contoh-contoh ayat yang mengandungi subjek yang terdiri dari noun, jiran, ungkapan, cogan kata dan frasa. Untuk saluran ini, saya akan menggunakan definisi pertama. Ini bukan kerana definisi pertama adalah lebih tepat, tetapi adalah bagi memastikan tiada percanggahan dari segi nama-nama panggilan yang saya gunakan untuk kandungan video-video yang telah lepas dan juga untuk kandungan video-video yang akan datang. Di samping itu, fokus saluran ini adalah lebih kepada penggunaan nahu bahasa Inggeris dan berkenaan nouns, fokus kita adalah yang pertama untuk mengenal pasti gandengan subjek dan kata kerja yang terdapat di dalam ayat. Yang kedua adalah untuk membina kefahaman mengenai ketentuan kesepadanan subjek kata kerja dalam pemilihan bentuk akhir kata kerja, bergantung sama ada subjek adalah berbentuk tunggal ataupun berbentuk majmuk. Sekarang kita bincangkan topik yang berikutnya, iaitu kategori kata nama. Terdapat 2 kategori kata nama. Yang pertama adalah kata nama biasa, iaitu common noun, kadang-kadang lebih biasa disebut hanya sebagai noun. Yang kedua adalah kata nama khas atau khusus, iaitu proper noun ataupun lebih disebut sebagai pronoun. Biasanya huruf pertama ejaan kepada perkataan atau perkataan-perkataan pronoun adalah menggunakan huruf besar. Sekarang kita bincangkan mengenai contoh-contoh kata nama. Komponen-komponen yang terkandung dalam definisi pertama noun adalah seperti yang tertera di skrin. Untuk orang, contoh common noun termasuklah guru, pelajar, nelayan, pengayuh basikal, mekanik ataupun juga yang merujuk kepada jawatan seperti gubernur, sultan dan Perdana Menteri. Untuk haiwan, contoh common noun termasuklah kuda, kucing, burung ataupun haiwan-haiwan yang terdapat dalam cerita rakyat seperti naga dan duyung. Untuk tumbuhan, contoh common noun termasuklah pokok, meranti, balau, serai, jati, dahan, daun dan ranting. Untuk tempat, contoh common noun termasuklah kampung, bandar, sawah, jeti, parit, bukit dan gunung. Untuk kualiti, contoh common noun termasuklah kelembutan, keharuman, kekemasan, ketelitian dan kehitaman. Untuk idea, contoh common noun termasuklah demokrasi, kuku besi, kezaliman, kebosanan, kelalaian. Dan untuk benda, contoh common noun termasuklah telefon, kereta, basikal dan buku. Dan contoh-contoh pronoun kepada komponen-komponen tersebut adalah seperti yang diberikan.
Mungkin nama orang seperti Ali ataupun nama jawatan khusus seperti Perdana Menteri Malaysia ataupun nama adiwira seperti Spiderman atau nama panggilan haiwan peliharaan atau nama saintifik pokok orkid atau nama spesifik tempat atau nama spesifik benda. Kesemua perkataan-perkataan tersebut dimulakan dengan huruf besar. Sekarang kita bincangkan panduan ringkas berkenaan noun. Sebagai panduan umum nombor 1, ejaan bagi kata nama biasa iaitu common noun yang berbentuk majmuk iaitu plural biasanya adalah seperti berikut. Yang pertama, hujung ditambah dengan huruf S. Contoh seperti cats, cars, boats dan apples. Yang kedua, hujung ditambah dengan huruf ES jika perkataan noun itu berakhir dengan S. Contoh, abacus adalah singular dan plural untuk abacus adalah abacuses. Kadang-kadang juga disebut sebagai abakai atau abaci. Dan untuk perkataan bus, bentuk singular adalah bus, manakala bentuk plural adalah buses. Begitu juga untuk kompas, bentuk singular adalah kompas, manakala bentuk plural adalah compasses. Jika anda tidak pasti mengenai sebutan sesuatu perkataan, sila gunakan kamus yang ada di laman sesawang. Saluran ini tidak memberi fokus pada sebutan iaitu pronunciation ataupun pertuturan iaitu speaking. Secara peribadinya, saya sendiri pun masih terlalu banyak perkataan bahasa Inggeris yang saya tidak tahu sebutan yang betul. Dengan itu saya perlu merujuk kepada kamus yang terdapat di laman sesawang. Seterusnya, hujung ditambah huruf IES jika perkataan noun tersebut berakhir dengan huruf Y. Contoh untuk city, bentuk singular adalah city, manakala bentuk plural adalah cities. Begitu juga untuk non-conformity, bentuk singular adalah non-conformity, manakala bentuk plural adalah non-conformities. Dan seterusnya, untuk similarity, bentuk singular adalah similarity, manakala bentuk plural adalah similarities. Dan yang terakhir, ejaan bentuk plural yang agak berbeza dari bentuk tunggal. Contoh, mouse adalah singular, manakala mice adalah plural. Begitu juga wolf adalah singular, manakala wolves adalah plural. Seterusnya, ox adalah singular, manakala oxen adalah plural. Seterusnya, focus adalah singular, manakala foci adalah plural. Dan seterusnya, formula adalah singular, manakala formulae adalah plural. Dan untuk panduan umum nombor 2, biasanya ejaan perkataan yang berakhir dengan huruf-huruf yang tertera di sini adalah dari jenis noun. Perkataan yang berakhir dengan ION, contohnya perkataan convention dan perfection. Ataupun perkataan yang berakhir dengan ESS, contohnya cleanliness dan happiness. Ataupun perkataan yang berakhir dengan NCE, contohnya brilliance, resilience dan abundance. Ataupun perkataan yang berakhir dengan CY, contohnya perkataan demokrasi dan perkataan idiosi. Dan perkataan yang berakhir dengan TY, contohnya beauty, oddity dan liberty. Biasanya perkataan-perkataan yang berakhir dengan huruf-huruf yang disebutkan tadi adalah perkataan dari jenis noun. Bagaimanapun jika anda tidak pasti, sila semak kamus yang ada dalam simpanan anda. Sekarang mari kita lakukan ulang kaji berkenaan gandengan subjek dan kata kerja di dalam ayat. Apa yang hendak saya tambahkan adalah seperti di dalam kotak merah. Di dalam ayat, unsur-unsur di atas boleh wujud sama ada sebagai subjek ataupun objek ataupun sebagai diri mereka sendiri. Apa yang dimaksudkan di sini adalah selain wujud dalam bentuk subjek ataupun objek, unsur-unsur nombor 1, 2 dan 3 di atas boleh juga wujud hanya sebagai kata nama ataupun kata nama perbuatan atau ungkapan, cogan kata atau frasa. Jadi mereka wujud sebagai diri mereka sendiri. Sekarang mari kita lihat latihan untuk video kali ini. Untuk latihan kali ini dan juga beberapa latihan yang akan datang, kita akan gunakan convention seperti yang tertera di skrin. Convention ini kita akan kembangkan di kemudian hari untuk merangkumi topik kata sifat, iaitu adjective, dan kata keterangan, iaitu adverb. Lihat example number 1. Ayatnya adalah it really helps you. Di sini perkataan it digariskan di bawahnya. Perkataan it merupakan subjek, maka ditandakan dengan huruf S di bawahnya. Perkataan it merupakan sejenis noun, maka ditandakan dengan huruf N di bawahnya. Verb di dalam ayat ini adalah perkataan helps,
dan ditandakan dengan bulatan. Untuk example 1, gandingan subjek dan kata kerja adalah perkataan it dengan helps. Lihat example number 2. Ayatnya adalah Ahmad and Ali know the topics very well. Di sini perkataan Ahmad dan Ali digariskan di bawahnya. Perkataan ini merupakan subjek, maka ditandakan dengan huruf S. Perkataan ini juga merupakan sejenis noun, maka ditandakan dengan huruf N. Dan perkataan ini berbentuk plural, maka ditandakan dengan huruf PL. Verb di dalam ayat ini adalah perkataan know dan ditandakan dengan bulatan. Untuk example number 2, gandingan subjek dan kata kerja adalah perkataan Ahmad dan Ali dengan perkataan know. Saya galakkan anda menulis kembali soalan-soalan berikut ke dalam buku nota. Di sini kita mempraktikkan teknik 3M. Sila gunakan butang pause jika perlu. Jawapan akan disediakan di video berikutnya. Akhir sekali, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.